Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita hangat dan panas hanya di channel Di Sebalik Kontroversi. Terima kasih. Sekali lagi kita nampak Tun Dr. Mahathir menunjuk muka dua talam hipokritnya yang telah menyebabkan kemerosotan negara tercinta dari pelbagai segi, sama ada ekonomi, prestige maupun hubungan diplomatik. Semasa rejim Pakatan Harapan yang penuh dengan malapetaka, Tun Dr. Mahathir telah menaruh nasib ekonomi tanah air atas alasan menyekat pengaruh negara asing, khususnya negara China. Kita hanya perlu melihat projek Forest City di Johor yang merupakan projek pembangunan yang membawa pelbagai faedah dan manfaat kepada rakyat Johor yang akhirnya dijadikan bahan propaganda untuk Tun Dr. Mahathir dan penyokongnya yang ikut dia secara membuta tanpa mengesahkan fakta-fakta terdahulu. Sememangnya Dr. Mahathir telah menipu rakyat dengan propaganda palsunya bahawa Forest City merupakan projek yang hanya memanfaatkan negara China dan retoriknya bahawa Forest City adalah hasil gadaian tanah air kepada kuasa besar di Asia. Kesemuanya hanya auta yang tidak berasas, sedangkan Forest City adalah projek yang sedang dibangunkan secara mampan dan berterusan. Projek ini juga telah menyumbang pendapatan sebanyak RM630 juta ringgit kepada kerajaan negeri Johor dalam membentuk bayaran cukai, dividen dan sebagainya. Projek ini juga telah mencipta pekerjaan untuk 1,200 rakyat tempatan dan menganugerahkan kontrak kerja bernilai RM1.4 bilion kepada 150 syarikat kontraktor tempatan. Maka terbuktilah Tun Dr. Mahathir ini seorang pembohong yang telah memburukkan hubungan kita dengan negara China seolah-olah untuk memenangi mata politik dengan retorik pembaharuan nasionalisme haluan kanan Melayu yang sudah basi dan tidak berkesan. Bagi orang China, mereka adalah ahli perniagaan yang licik dan tidak mudah terpedaya dengan tipu hela Mahathir. Mereka telah membawa perniagaan dan pelaburan mereka ke negara lain yang jauh lebih mengalu-alukan kedatangan mereka. Ini telah menyebabkan banyak projek digantung dan tidak dapat diteruskan disebabkan retorik Mahathir yang menuding jari terhadap syarikat-syarikat China dengan tuduhan mereka yang telah menyeleweng dana kerajaan dan harga nilai projek mega ini akan menyebabkan negara muflis. Sebaik sahaja China menarik keluar pelaburan mereka, maka terbantutlah perkembangan ekonomi negara kita. Nilai ringgit kena teruk. Dulu kita sebagai rakyat Malaysia dapat menikmati perkhidmatan dan produk yang dari pasaran dunia dengan mata nilai wang yang stabil dan kuat, malah seimbang dengan aspirasi negara sebagai ekonomi yang pesat membangun. Kita boleh lihat U-turn ini berlaku. Tun Dr. Mahathir telah menerima derma daripada pemaju Forest City berjumlah sebanyak RM100 juta ringgit bagi tabung harapan Malaysia yang kini tiada perkembangan melainkan dana yang dikumpul telah digunakan untuk membayar faedah pinjaman 1MDB. Atau bukan sahaja menyinggung perasaan satu kuasa besar di Asia, malah dua. Adakah Atok ingat India merupakan negara masih berhadapan dengan masalah kestabilan politik dan pergolakan awam? Dengan melindungi pendakwa ekstremis seperti Zakir Naik, Tun Dr. Mahathir telah menyebabkan India melaksanakan boikot terhadap minyak sawit hasil Malaysia dan menyebabkan pasaran minyak sawit tempatan banyak merosot akibat hilangnya satu sumber pendapatan yang besar. Dengan senangnya kedua-dua negara ini mempermainkan ekonomi negara dan Tun Dr. Mahathir, adakah dia ingat kita masih salah satu harimau Asia? Itu pun dakwaan yang langsung tidak tepat, memandangkan Malaysia tidak pernah dianggap sebagai harimau Asia sejak dari tahun 90-an lagi. Siapa sebenarnya yang salah di sini? Adakah ia salah Datuk Seri Najib Razak seperti yang sering diwar-warkan Atok? Atau sebenarnya ia merupakan kegagalan Atok mengawal pasaran ekonomi dan menolak pelabur asing sehingga terganggunya keyakinan para pelabur asing terhadap Malaysia? Masalahnya sebenarnya adalah Tun Mahathir. Sebagai Perdana Menteri, dia telah bertindak dengan beranggapan bahawa satu dunia masih berada di zaman 80-an. Agaknya dia sudah punya nyuk dan hanya boleh membuat keputusan berasaskan kegemilangan pada masa silam. Mungkin ia berkesan pada satu ketika dahulu, namun jelas kita boleh nampak bahawa pendekatan Atok yang telah menyebabkan kerosakan ketara terhadap ekonomi negara. Sekian, Assalamualaikum, selamat sejahtera dari berita Di Sebalik Kontroversi. Jumpa lagi di isu